tuan-tuan, nanti di hari kiamat, kenapa aku tak buat? Sebab itu, dalam kitab Makashiful Qulub juga menyebut, Imam Ghazali kata di antara benda yang paling banyak hamba menyesal nanti di hari kiamat, orang-orang soleh pun akan menyesal, iaitu kita bukan tak buat ibadat, tapi banyak kita buat ibadat dalam keadaan lalai, tuan-tuan. Tak sedar. Kadang-kadang kita ibadat betul dah, gaya macam tepat sangat dah, tapi sebenarnya sikit lagi hati kita kena paling betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala, buat bukan kerana sebab-sebab yang lain. Tak ada, bukan sebab pujian, sanjungan, penghormatan manusia, tak ada. Betul-betul sebelum mati ni, amalan yang paling besar yang kita nak cari, iaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa nanti di hari kiamat kita bimbang? Kata Nabi SAW, ada satu orang di prison buku catatan amal dia di depan Allah Ta'ala, Allah ambil semua amal soleh, Allah lempak, tuan-tuan. Allah dia kata, yang aku buat ni semua baik-baik semua. Malaikat pun kata, ya Allah, ni semua amal soleh yang kau buang. Allah kata, memang, tapi bukan kerana aku. Sebab itu saya kata, kita di samping buat persediaan diri sendiri, kita juga kena ada fixed deposit, tuan-tuan. Persediaan ke alam akhirat. Sebab apa ada orang cakap kat saya, Ustaz, kalau saya tak berdakwah, tak apa ke Ustaz? Saya tak payah dakwah-dakwah, saya buat diri saya saja. Puasa saya, tahajud saya, umrah saya, tak payah ajak orang lain. Boleh ke? Saya kata boleh, kalau abang confirm, amalan abang 100% makbul. 100% Allah terima, Allah balik, dah confirm dah buku tu, memang syurga dah. Tuan-tuan, tak apalah, kita tak payah ajak orang. Tapi kalau kita tak yakin amalan kita ni Allah SWT terima, kita bimbang takut balik esok present buku, Allah kata aku terima 10% saja yang ikhlas, yang khusyuk. Yang tak khusyuk, tak ikhlas, semua aku tolak. Pada hari itu, tuan-tuan, nak cari pahala di mana? Tetapi ada satu orang manusia nanti di padang mahsyar, kata Nabi, bila dibagi buku catatan amal, dia kata, ya Allah, ni bukan buku saya ni. Sebab apa? Saya cuma buat haji sekali ya, tapi ini tulis 50 haji. Saya puasa sikit, puasa sunat tak banyak, tapi Masya Allah, ini pahala puasa sunat. Pahala saya bukan hafiz Quran, kenapa tulis ini saya hafiz Quran? Masya Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Allah kata buku kamu lah tu. Tapi bezanya di dunia dulu, kamu banyak ajak orang berdakwah. Jadi bila dengan berkat dakwah kamu dia berubah, pahala dia seumur hidup Allah masukkan dalam buku kamu. Pahala orang ni masuk dalam buku kamu. Lama-lama yang habis tadi, tuan-tuan, semuanya jadi penuh balik. Alhamdulillah, kita kembali sebagai orang yang berjaya. Tetapi kita paling bimbang, Nabi kata, tanya pada sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapakah orang yang muflis di pada masyarakat nanti? Di kalangan umat aku ini. Sahabat Nabi kata, al-muflis indana man laysa lahu dinarun wala dirhamun. Orang muflis, bankrupt di sisi kami, orang yang mana dia tidak ada duit dinar dan dirham dalam poket dia. Kata Nabi SAW, bukan. Orang yang muflis di antara kita adalah satu orang yang nanti balik ke alam akhirat, bawa amalan begitu banyak, kalau ditutup gunung-gunung di dunia ni, tertutup dengan ibadah yang dia buat. Tetapi masa di dunia, mulut dia menyakiti orang, akhlak dia tak betul, dengan imam bergaduh, dengan jiran bergaduh, dengan isteri bergaduh, dengan anak bergaduh, semua orang kecil hati dengan dia. Maka akhirnya tuan-tuan, di hari kiamat, pahala-pahalanya dibagi-bagikan kepada orang yang disakiti, orang yang diambilkan haknya, tuan-tuan, oleh kita. Hari ni jangan ingat kita ambil hak orang, aku kuat, tak ada siapa boleh larang aku, tak ada siapa boleh lawan dengan aku. Nak lawan aku siap, lawan ni aku boleh. Tuan-tuan, di dunia kita selamat, tetapi di padang mahsyar, Allahu Akbar, pada hari itu nak bayar dengan apa, tuan-tuan? Saya nak tutup saya punya tazkirah ni, Ustaz, dengan satu kisah, tuan-tuan. Satu orang Arab Badui datang jumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, Arab Badui tadi kata, saya ada beberapa orang hamba yang memang kuat menipu, wahai Allah, wahai Rasulullah. Kuat menipu, kerja tak jujur. Saya sebagai majikan cukup geram dengan dia ni, saya watan, saya denda mereka ni. Maka apa akan berlaku pada saya nanti di hari kiamat? Nabi SAW beritahu 3 keadaan berlaku kepada kamu. Seandainya pukulan kamu, denda kamu tu lebih ringan daripada kesalahan mereka, itu ihsan daripada kamu. Tetapi seandainya pukulan kamu, denda kamu bagi itu setimpal dengan kesalahan yang dia buat, itu adil. Sama-sama free, tak dapat apa-apa. Tetapi andai kata pukulan kamu, siapa ada anak murid, hati-hati tuan-tuan, nak watan anak murid.
Kalau kita rotan mereka lebih daripada kesilapan diorang, tuan-tuan, Nabi SAW beritahu kamu akan menerima azabnya. Arab Badui tadi menangis, ya Rasulullah, kenapa macam tu? Mereka yang tipu saya. Saya ni majikan marahlah, rotan, denda. Kata Nabi SAW, tidakkah kamu baca ayat Quran? Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibi. Kami akan letakkan satu neraca yang sangat adil. Tak ada siapa pun akan dizalimi walau sebesar zarah. Nanti di hari kiamat, sebesar zarah biji sawi pun amal kebaikan dosa kamu bawa. Ataina biha, kami datangkan dosa dan pahala itu di hari kiamat nanti, wa kafa bina hasibin. Arab Badui tadi kata, ya Rasulullah, kalau begini susahnya hisab, aku jadikan engkau sebagai saksi. Hari ini aku merdekakan semua hamba-hamba yang degil itu. Aku tak nak ada kena-mengena dengan mereka nanti di hari kiamat. Jadi sebab itu tuan-tuan, hisab ni benda yang sangat susah tuan-tuan. Sebab itulah Nabi dalam solat selalu berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisabkanlah aku hisab yang mudah. Kata Siti Aisyah, kenapa tuan baca begini wahai Rasulullah? Nabi kata, ya Aish, dengar sini baik-baik. Fa innahu man nuqishal hisab uziba. Siapa yang Allah kata aku nak hisab orang ni sungguh-sungguh, maka tuan-tuan, kata Nabi, pasti dan pasti orang tadi akan dilemparkan ke dalam azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah inilah hari yang sangat besar. Jangan pandang ringan, jangan pandang enteng benda ni tuan-tuan. Di hari kiamat apatah balik semula ke dunia dah tak boleh. Sebab itu sebelum kembali kepada Allah, persiapan serapi yang mungkin. Tuan-tuan, kalau kita dah ada saman 50, polis saman kita tuan-tuan, berani kita tambah lagi? Saman yang dah ada 50 dah, tak banyak lagi. Berani nak tambah lagi 10 lagi tuan-tuan? Lah ni dosa kita yang duk catit lama ni, 40 tahun kita hidup ni. Dosa hak dulu pun tak habis lagi, kita nak taubat. Nak tambah lagi ke esok lusa nak mati ni? Tuan-tuan, itulah benda yang kita nak. Mudah-mudahan daripada kesimpulan sedikit insya-Allah daripada perhimpunan kita, forum kita pada malam ini, saya yang bercakap, tuan-tuan yang mendengar, insya-Allah sama-sama kita berazam dengan kedatangan tahun baru 2020 ni, insya-Allah azam baru kita, insya-Allah tahun ini tahun yang bebas dosa. Tahun ini kita banyak persiapan yang sedaya upaya kita buat. Mudah-mudahan walaupun kita tak mampu, ada orang kata, ustaz, dah terlewat dah orang macam kami ni, kami pasrah je lah, dosa banyak sangat. Jadi kalau kami taubat pun tak dan. Jangan begitu tuan-tuan. Allah Ta'ala tak bagi kita putus asa. Allah nak kita buat. Tengah kita usaha tadi kita mati, Allah Ta'ala hitung kita sebagai orang yang berjaya tuan-tuan. Sebab itu jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Cerita ni sekadar untuk kita. Jangan sampai kita melampaui batas. Dan kita sedar sisa usia yang Allah bagi pada kita ni sangat-sangat berharga. Ambillah peluang yang ada ni tuan-tuan, supaya kita tidak akan menyesal nanti di hari kiamat. Dan akhir sekali, Nabi SAW berpesan, la yashba'al mu'min minal khair. Orang beriman tak pernah kenyang buat baik, hatta yakuna muntahahul jannah. Sehingga akhirnya, kesudahan terakhir destinasi dia adalah menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, bunyi pun dah menunjukkan kepada penutup daripada forum saya pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua diterima oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah, diterima syafaat Nabi SAW untuk kita, diberikan oleh Allah Ta'ala peluang minum air telaga Kausar daripada Nabi SAW, dan Allah Ta'ala izinkan kita melintas di atas sirat sepantas kilat, dan Allah izinkan kita masuk syurga tanpa hisab bersama dengan para Nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Dan yang paling penting, kita dapat bersama dengan kekasih kita Nabi Muhammad SAW di dalam taman syurga Allah Ta'ala. Amin, amin, rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.